Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Razali dari kumpulan 5 ingin menerangkan ajaran agama Tasmi. Pendahuluan bagi ajaran agama Tasmi ialah maksud agama Tasmi ialah Tiang Hao dan juga dikenali sebagai Daosmi, diprakasikan oleh Laozi sejak akhir zaman Chun Kyu yang hidup pada tahun 604 hingga 517 Masihi atau abad ke-6 sebelum Masihi. Tasmi merupakan ajaran Laozi yang berdasarkan Dao Jing. Awalnya Dao Jing disebut Laozi Wu Qian Yan atau tulisan Laozi 5000 kata. Selanjutnya, dia meninggalkan ibu kota dan tidak pernah terdengar lagi khabar beritanya. Belakangan Tasmi semasa dinasti Han 202 hingga 221 Masihi, kitab itu mulai disebut Dao Jing kerana membahas mengenai Dao iaitu jalan dan Di atau kebajikan yang diajarkan oleh Laozi. Seterusnya, kepentingan beragama Tasmi terdiri daripada 4, iaitu pertama sekali kebergantungan manusia dengan Maha Kuasa. Yang kedua, menyatupadukan masyarakat. Yang ketiga, membezakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Dan akhir sekali, kejayaan sebuah tamadun. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amni Fahimi bin Azmi. Hari ini saya nak menerangkan tentang asal-usul agama Taoism. Agama Toi ialah agama asli Cina dan merupakan falsafah di Cina. Yang kedua, Taoism telah berusia lebih ribuan tahun dan akar pemikirannya telah ada sebelum masa Confucianisme. Seterusnya, saya nak menerangkan tentang ajaran agama Taoism. Ajaran agama Taoism terdiri daripada 4. Yang pertama ialah Dao. Dao adalah inti dari ajaran Taoism yang bererti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan bendaan lainnya adalah Di. Gabungan Dao dengan Di dikenali sebagai Taoism yang merupakan landasan kealamian. Keabadian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesedaran Dao dan orang tersebut akan menjadi dewa. Penganut-penganut Taoism mempraktikkan Dao untuk mencapai kesedaran Dao dan menjadi seorang dewa. Yang kedua, Yin dan Yang. Dao melahirkan sesuatu yang disebut dengan Yin positif dan Yang negatif. Yin dan Yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut bersumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup ataupun benda mati mengandungi Yin dan Yang yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Lambang Yin dan Yang. Yin bermakna kegelapan, kejahatan positif, wanita, DSB. Yang cahaya terang, kebaikan aktif, positif, pria, DSB. Yang ketiga, pandangan tentang manusia. Manusia yang sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Kerana itu, seseorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan padanya. Ia memilih untuk tidak menunjukkan dirinya. Meskipun demikian, Taoism tidak mengajarkan bahawa seseorang harus menyingkirkan seluruh harta benda yang dimiliki untuk mencapai ketenteraman batin. Hal yang perlu dibuang adalah rasa kemelekatan terhadap harta tersebut. Yang terakhir dan yang keempat ialah etika. Dalam menjalani kehidupan yang ada, manusia mengarah pada kehidupan yang alamiah tanpa adanya proses ikut campur. Kehidupan yang alam inilah yang menjadi suatu kebajikan dasar yang memicu munculnya 3 buah kebajikan lain yang menuntun manusia dalam kehidupannya, iaitu lemah lembut, rendah hati dan menyangkal diri. Kelemah lembutan merupakan teman dari kehidupan.
Sebaliknya, kekerasan dan kekakuan adalah teman dari kematian. Rendah hati adalah sikap mampu membatasi diri dengan berbuat seperlunya sahaja. Di dalam kitab Dode Ching dikatakan, tidak ada kutuk yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Kemudian menyangkal diri adalah sikap menganggap diri dan hidup manusia hanyalah sebagai pinjaman dari alam semesta kepada manusia. Oleh kerana itu, manusia yang bijaksana dan menginginkan hidup tenang dan tenteram akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dao atau alam semesta. Okey, peraturan masyarakat Taoisme. Yang pertama, segala peraturan hidup yang telah ditetapkan tidak boleh dilanggar oleh penganutnya. Yang kedua, seseorang mesti mematuhi konsep yin dan yang. Yang ketiga, seseorang harus tidak menentangi sifat alam semesta, iaitu prinsip Wu Wei. Kesimpulannya, perjalanan dan pengalaman sejarah yang panjang telah membentuk Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dengan agama dan budaya yang tersendiri. Setiap individu dalam masyarakat menganut agama yang diyakini masing-masing sebagai panduan hidup di samping membentuk siasat diri yang cemerlang dengan nilai ini. Justeru, keharmonian dan perpaduan negara dapat direalisasikan walaupun masyarakatnya memiliki pegangan agama yang berbeza-beza. Amalan beragama di samping perayaan yang disambut oleh setiap kaum menjadi identiti negara yang unik dan wajar dipelihara. Sikap saling menghormati dan bertolak ansur terhadap kepercayaan setiap masyarakat ialah kunci utama kesejahteraan negara ini. Sekian, terima kasih.